الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta taufik dan hidayah daripadanya. Kita sambung daurah kita Zadul Muta'allim. Bab sembahyang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif rahimahullah, sembahyang Jumat. Ini satu bab menyatakan sembahyang Jumat. Syarat-syarat wajib sembahyang Jumaah itu 7 perkara. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, aqil. Keempat, merdeka. Kelima, lelaki. Keenam, sihhat. Sihat tiada sakit. Ketujuh, mustautin, tetap tempat kediaman. Makna tetap, tempat tetap, menetap. Itu syarat wajib. Maknanya bila ada 7 perkara ni pada seorang, dia wajib menunaikan sembahyang Jumaat. Fardu Jumu'ah. Fardu ni rukun. Rukun sembahyang Jumaat. Kata musannif, fardu Jumu'ah itu 3 perkara. Pertama dan kedua 2 khutbah. Kena ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kata musannif, hendaklah dibaca kedua khutbah itu dengan berdiri, dan hendaklah duduk khatib di antara 2 khutbah. Mana khutbah tu kena baca dalam keadaan berdiri. Kalau boleh berdirilah, tu khatib tu boleh berdiri. Tapi kalau khatib yang tak boleh berdiri, bolehlah duduk. Baca dalam keadaan duduk. Dan hendaklah duduk khatib di antara 2 khutbah. Mana masa tengah-tengah khutbah tu, sebelum lepas habis khutbah pertama, kena duduk. Kalau tak duduk, tak boleh, tak sah khutbah, sebab rukun kan. Ketiga, hendaklah diperbuat 2 rakaat dengan berjamaah. Yang ketiga, rukun sembahyang Jumaat kena sembahyang dengan berjamaah. Maknanya jemaah tu kena cukup 40 orang. Tu depan ada tu, right? Ada depan. Syarat-syarat sah Jumaah itu 5 perkara. Yang tadi syarat wajib, ini syarat sah. Maknanya kalau tak ada 5 perkara ni, tak sah. Pertama, hendaklah didirikan sembahyang Jumaah itu dalam waktu zuhur. Jumaah. Kita sebut Jumaat. Jumaah bahasa Arab ni. Dhammah mim. Maknanya kena buat dalam waktu zuhur. Kedua, hendaklah didirikan di dalam kawasan tempat kediaman orang yang mendirikan Jumaah. Maknanya jangan buat di tempat asing. Kampung orang lain, masjid duduk orang lain. Mana masjid tu duduk dalam kampung tu lah.
Ketiga, jangan menyertai atau mendahulu akan dia oleh jemaah yang lain di dalam tempat itu. Maknanya jangan buat dua kali jemaah. Jangan menyertai atau mendahului akan dia oleh jemaat yang lain di dalam tempat itu. Maknanya jangan ada ataupun sama dalam satu kampung lah kita bagi. Dalam satu kampung. Jangan menyertai atau mendahulu akan dia oleh jemaat yang lain di tempat itu. Tempat tu. Menyertai makna sama-sama. Mendahului makna sebelum tu ada orang buat semain jemaat dalam tempat tu. Tapi dalam kita panggil mazhab kita Syafi'iyah, kalau mazhab lain-lain tak apa. Banyak macam di Mekah dulu, Masjidil Haram tu dia ada empat masjid. Masjid ada kita panggil 4 imam kan. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki. Di Masjid Azhar dulu sama, Masjid Azhar Mesir. Sampai lah ni mesti dalam satu-satu kawasan tu berlambak masjid. Tak tu boleh. Keempat, hendaklah didirikannya dengan berjamaah, iaitu 40 orang lelaki yang merdeka, yang mukallaf, yang mustautin. Tu hak dikira dengan 40 tu lah. Lebih tak apa, kurang tadi. Kelima, 2 khutbah sebelum daripada Jumaat. Sebelum daripada sembahyang Jumaat tu kena baca khutbah dulu, dua khutbah. Rukun khutbah Jumaat. Itu rukun sembahyang Jumaat tak sah ni. Syarat sah ke rukun. Rukun tadi ni fardu tu. Rukun khutbah Jumaat itu 5. Pertama, memujikan Allah Ta'ala seperti Alhamdulillah atau Ahmadullah atau sebagainya, mengandungi perkataan puji. Kena ada kalimah Alhamdulillah. Kedua, salawat ke atas Nabi seperti usalli ala Muhammadin ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya kena sarih. Ada Muhammad tu, ada lafaz Muhammad. Kalau tak sarih tak boleh. Kalau sebut sifat Nabi, Assalam, as-salat, Allahumma salli ala al-bashirin nadhir. Sifat Nabi Muhammad kan? Tak sebut nama Muhammad tadi, kena sarih. Tak tahu depan ada tak? Kena sarih. Nama Nabi Muhammad tu kena sarih. Ketiga, wasiat ini berpesan dengan takutkan Allah. Seperti ittaqullah atau ati'ullah. Ati'ullah boleh. Ati'ullah. Keempat, membaca satu ayat daripada Al-Quran pada khutbah. Satu ayat. Mana kena ada ayat Quran. Kelima, doa bagi orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Doa mukmin. Doa Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Kena ada doa. Habis tu rukun. 5 rukun. Syarat khutbah Jumaat. Syarat khutbah itu di 8 perkara. Ada 8 tak sah rukun ni syarat. Rukun ni dia duduk di dalam. Jangan lupa lah. Syarat ni dia tak duduk dalam, duduk luar khutbah. Syarat khutbah itu 8 perkara. Pertama, hendaklah sekalian rukunnya dengan bahasa Arab. Semua rukun khutbah tu kena dalam bahasa Arab. Ayat Quran apa semua lah. Maknanya kalau baca terjemah saja tak memadai. Baca terjemah saja firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Tak boleh. Kena ada ayat Quran. Dan tertib rukunnya yang 3 rukun tu kena tertib. Baca khutbah pertama dulu, jangan baca khutbah kedua dulu. Kedua, membacanya kemudian gelincir matahari. Mana lepas masuk waktu zuhur lah baca khutbah. Ketiga, berdiri membacanya jika kuasa. Baca dalam keadaan berdiri jika mampu.
Tadi masuk dalam rukun lah. Berdiri. So macam-macam lah. Hendaklah dibaca kedua waktu dengan berdiri. Ini masuk dalam syarat pula. Itu rukun. Berdiri membacanya jika kosong. Hendaklah dibaca keduanya dengan berdiri. Dikira dua syarat apa kira rukun kira. Memang wajib pun. Keempat, duduk di antara keduanya. Duduk antara dua khutbah. Tadi pun sebut dah ada. Tak ada ke? Ada. Itu bukan rukun, ditambah, musnad tambah. Tak apalah tu. Kelima, mendengar 40 orang. Mana orang yang dengar khutbah tu kena 40 orang yang disyaratkan lah. 40 orang yang disyaratkan tadi ni ada sebut. Orang yang mustautin, orang mukallaf. Tu. Keenam, berturut-turut di antara rukun-rukunnya dan berturut-turut di antara dua khutbah. Mana tak boleh selang lama. Ketujuh, bersih daripada hadas dan najis khatib tu. Khatib tu kena bersih daripada hadas dan najis. Kedelapan, menutup aurat. Habis tu 8 perkara. Kata musannaf, sunat membaca khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Itu sunat. Sunat memberi salam sebelum duduk. Sebelum duduk tu bagi salam dulu. Maknanya apa? Khatib azan tu naik bagi salam, lepas tu duduk. Sunat khutbah itu ringkas, fasih dan terang. Itu sunnah. Sebab Nabi ni dia khutbah dia pendek aja. Wa yaqsurul khutbah al-jum'ah wa yutilus salah. Sembahyang tu sunat bagi panjang, sembahyang Jumaat. Khutbah sunat bagi pendek. Sunat bertelekan, ini bertungkat di atas pedang atau tungkat atas seumpamanya lembing, tak kira lah apa. Sunat ada tungkat. Sunat jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Mana kalau paling tu makruh lah. Paling sini tengah nak baca. Tengah nak baca khutbah tu. Tengok depan tak apa. Tengok depan. Habis tu sunat khutbah, syarat khutbah 8. Sunat Jumu'ah. Sunat bagi hari Jumaat. Untuk hari Jumaat ni sunat apa? Untuk sembahyang Jumaat. Kata musannaf, ada pun sunat Jumu'ah itu sunat yang bersangkut dengan sembahyang Jumaat. Satu, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumu'ah, bagi laki-laki dan perempuan. Orang perempuan pun kalau nak pergi sembahyang Jumaat sunat mandi. Yang merdeka atau hamba, tak kira siapa nak pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan pun dia sah sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat, dia tak kena sembahyang Zuhur dah. Cuma tak wajibnya. Kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi. Dan waktu mandi yang disunatkan itu ialah daripada waktu terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq, sunat mandi dah. Mana? Subuh lah. Subuh tu kita nak mandi siap-siap sunat Jumaat, boleh. Dan yang afdalnya ialah ketika hampir pergi masjid. Masa nak pergi afdal, masa nak pergi masjid baru mandi. Yang kedua, membersihkan badan, iaitu menghilangkan bau-bau yang busuk. Ada bau busuk tu basuh, mandi, bersih. Yang kedua, mengeratkan kuku jika panjang. Kalau kuku panjang, kerat, sunat. Yang keempat, memotong rambut yang panjang. Kalau rambut panjang, gunting, sunat. Yang kelima, mencabut bulu ketiak, sunat hari Jumaat. Yang keenam, menggunting misai. Yang ketujuh, mencukur bulu ari-ari. Yang ke-8, memakai bau-bauan, pakai minyak wangi. Tak kira lah, benda-benda yang wangi. Yang ke-9, memakai pakaian putih, sunat, pakaian putih. Yang ke-10, disunatkan diam serta ambil dengar pada waktu khutbah. Masa khutbah tu sunat diam. Sunat diam. Maknanya
Kalau berzikir pun boleh, afdal diam sunat. Tapi kalau cakap tak berkenaan dengan zikir, hak tu membatalkan fardu Jumaat. Sembahyang Jumaat sah, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Main handset pun kira bercakap juga lah. Tengah duk khatib baca khutbah duk main handset, WhatsApp pun macam-macam. Tak bercakap, tapi semua bercakap. Barang siapa masuk ke dalam masjid ketika imam sedang membaca khutbah, disunatkan sembahyang 2 rakaat yang pendek sebelum ia duduk. Ni ketika khatib baca khutbah. Sunat agak sembahyang. Sembahyang sunat Jumaat lah. Kalau masuk waktu zuhur dah. Kalau sebelum tu ni sunat tahiyatul masjid. Sunat berjamaah. Sunat berjamaah. Habis dah buat jemaah ni sembahyang jemaah. Sembahyang 5 waktu lah secara berjamaah. Kata musannif, berjamaah pada sembahyang fardu itu hukumnya fardu kifayah. Dan berjamaah pada sembahyang Jumaat hukumnya fardu ain. Fardu ain, tiap-tiap orang wajib lah. Maknanya kalau tak sembahyang berjamaah pada sembahyang Jumaat itu tak sah lah sembahyang lah. Sembahyang fardu biasa ni, sembahyang 5 waktu ni fardu kifayah. Syarat-syarat sembahyang berjamaah. Yang pertama, niat oleh makmum akan mengikut imam. Kalau tak niat tapi ikut imam, tak sah sembahyang. Kecuali berbetulan lah, rokok dia dengan imam tu sama, tu sah lah. Tapi rugilah tak dapat pahala jemaah. Yang kedua, mengetahui makmum akan sembahyang imam. Makmum tahu imam dia tu sembahyang, pergerakan imam kita panggil. Imam dia siapa? Imam dia tu sembahyang gerak macam mana. Hak ni hak jauh lah, hak duduk di belakang. Yang ketiga, jangan terdahulu perbuatan makmum daripada perbuatan imam dengan 2 rukun. Maknanya jangan dia dulu pada tu imam. So imam tak rokok lagi, dia sujud dah. Tu tak sah. Tapi dia jadi makmum. Jangan terkemudian makmum daripada imam dengan 2 rukun dengan ketiadaan uzur. Tak ada uzur apa? Saja ada melengung. Tok imam sujud dah, dia rokok pun tak lagi. Tak boleh. Tu batal sembahyang dia. Yang kelima, jangan ada dinding yang menghalang di antara makmum dengan imam. Jangan ada dinding yang boleh menghalang daripada sampai makmum. Maknanya makmum sembahyang berhalik sini, ada dinding situ, dia nak pergi kat imam tak boleh, sebab halang, dinding tu halang. Tu tak boleh, ada dinding tu tak boleh. Maknanya dia tak boleh jadi makmum lah, tak sah. Tak sah ikut. Kalau ada dinding tapi tak menghalang, tak apa. Ni yang menghalang. Walaupun kita panggil nampak macam pagar tu, pagar jarin. Imam duduk belah ni, dia duduk belah sini, tak boleh. Tak boleh. Dekat je. Tak boleh. Sebab menghalang. Yang keenam, jangan terkehadapan makmum, yakni tumit makmum daripada imam, ini daripada tumit imam. Mana duduk sama tu, jangan bagi dia kena tumit makmum ni, kena kemudian sikit, kena belakang sikit daripada tumit imam ketika berdiri atau duduk. Yang ketujuh, hendaklah mengikut makmum akan perbuatan imam. Apa imam buat, makmum kena ikut. Kecuali pada perkara yang membatalkan sembahyang lah. Contoh imam lupa bangun rakaat yang kelima, hak tu makmum tak boleh ikut lah. Saya sengaja lah, dia tahu kata makmum dia lebih,
dia gagah ikut juga betul tu. Dia kena tegur tu imam. Yang ke-8, jangan kekurangan martabat imam daripada makmum seperti perempuan atau khunsa. Mana martabat makmum tu jangan lebih daripada tu imam. Makmum lelaki, makmum lelaki, imam perempuan. Boleh. Tak sah. Yang ke-9, jangan imam itu orang yang kafir. Wa'iyyazubillah. Itu tak boleh. Kafir sembahyang tak sah kan. Jadi imam pula kan. Kali dengan makmum tak sah. Yang ke-10, jangan imam itu ummi. Apa dia ummi? Yakni cedera bacaannya, baca tak betul. Cedera bacaan Fatihahnya lah. Fatihah tak betul. Makmum baca betul. Kalau sama-sama tak betul tak apa. Makmum pun tak betul baca, imam pun baca lebih kurang makmum juga tak apa. Ni imam baca betul, makmum baca betul. Tu imam baca tak betul. Tu tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut imam tu. Ataupun makmum baca elok, tu imam baca tak elok. Fasih dia. Tu tak boleh ikut tu makmum. Makmum tak boleh ikut. Mana kena cari tu imam lain lah. Ataupun dia minta jadi imam. Minta kata imam tu, kata imam bagi saya jadi imam. Jangan apa kata saya baca elok sikit tak boleh ya. Maka tu imam tu. Walaupun satu huruf. Tu dia mana? Mana kena ambil kira. Dan ni orang tak apa kira sangat. Tu imam tu lah tak apa kira masalah dah. Makmum tu kadang-kadang dia kira juga, tapi nak buat macam mana? Tu imam tu tak mau suruh dia imam. Gagah nak jadi juga. Yang ke-11, hendaklah imam tu mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya dhabit dalam kitab ni tulis 7 tahun ke atas lah. Dia sunatnya mumayyiz ni boleh membezakan hak manfaat dengan mudarat, hak baik dengan buruk, kotor dengan bersih, dia boleh bagi beza. Hak tu kira mumayyiz lah. Kata musannif, kita panggil tafriq daripada syarat. Hasil berjemaah pada sembahyang Jumaat dengan dapat mengikut imam pada satu rakaat. Maknanya kalau kita berjemaah dapat ikut imam satu rakaat, sah. Dia sebenarnya sikit tak sampai satu rakaat pun hasil dah berjemaah. Sebelum bagi salam kita takbir, imam bagi salam, tak ada nak duduk lagi. Hasil lah berjemaah. Tapi qadar tu dah dia ikut qadar. Kalau jemaah tu dapat. Hasil berjemaah pada sembahyang yang lain dengan mengikut imam sebelum ia salam yang pertama. Mana dapat pahala jemaah pada sembahyang yang lain. Pada sembahyang yang lain dengan mengikut imam. Sebelum mana pada sembahyang yang lain dengan mengikut imam sebelum ia imam salam yang pertama. Dan jika rukuk daripada satu rakaat sekalipun, dan jika rukuk daripada satu rakaat sekalipun. Ni apa dia? Dia kata nak bang. Dia kata dapat pahala berjemaah pada sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat. Lain daripada sembahyang Jumaat. Dengan mengikut imam sebelum ia salam yang pertama, sebelum bagi salam yang pertama. Maknanya sebelum imam bagi salam yang pertama tu kita takbir. Maknanya dapat hasil pahala berjemaah. Dan jika rukuk daripada satu rakaat sekalipun. Ni tafriq apa? Royah pada mana? Dan jika rukuk daripada satu rakaat sekalipun, maknanya hasil pahala berjemaah.
Rukuk satu rakaat. Rukuk daripada satu rakaat. Dapat satu rakaat bersama imam. Itu memanglah hasil. Tak sebelum bagi salam pun hasil dah. Kata musannif, tidak wajib niat menjadi imam pada sembahyang yang lain daripada sembahyang jemaah. Tak wajib. Maknanya orang jadi imam lah. Tak wajib dia niat jadi imam, tapi tak dapat pahala jemaah lah. Kalau sembahyang jemaah tak sah. Imam tu tak sah sembahyang sekali dengan makmum. Dah tak ada imam kan. Nak sembahyang lain lah. Ni sembahyang jemaah ni imam dia tak niat jadi imam. Sembahyang sah. Makmum hak ikut dia sah sembahyang. Dapat pahala jemaah. Imam tu sah sembahyang tapi tak dapat pahala jemaah. Wajib niat jadi imam pada sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah wajib lah. Kalau tak sembahyang, kalau tak niat sembahyang jemaah, tak niat jadi imam. Kalau tak niat jemaah, tak niat jadi imam, mana sembahyang tu batal, tak sah sekali dengan makmum. Tapi kalau dia tak abad kat makmum, dia tanggung. Harus mengikut jadi makmum orang merdeka. Harus mengikut, ini harus jadi makmum. Orang merdeka akan hamba. Mana hamba jadi imam? Penghulu dia jadi makmum. Sah. Harus mengikut ni, harus jadi imam orang yang baligh akan kanak-kanak yang hampir baligh. Makmum ni baligh dah, tua dah. Jadi hak jadi imam tu tak baligh lagi. Baru nak dekat-dekat baligh. Sah. Tidak sah mengikut orang yang betul bacaan akan orang yang salah bacaannya. Ni dia bagi tahu lah tadi ni. Dalam sembahyang jemaah tadi ni. Tak sah. Ni tafriq pada situ lah ni. Orang hak betul bacaan, baca dia elok, fasih elok, tapi imam baca makhraj tak betul, tak sah ikut. Ikut tak sah, mana dia tak boleh jadi makmum. Dia kena pergi buat jemaah satu lagi. Sunat terkebelakang makmum daripada imam. Maknanya kalau makmum duduk sama-sama dengan imam sah, tapi sunat dia duduk belakang sikit. Habis. Tu sembahyang berjemaah, berkait dengan sembahyang jemaah. Maknanya kena buat bagi ikut syarat lah. Dia kelebihan sembahyang jemaah ni besar. Tapi kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak ada lah kelebihan tu. Maknanya kena, antaranya dia jangan bagi sama, tak boleh. Kena bagi kemudian sikit pada imam. Rukuk, sujud apa tu. Imam Allahu Akbar, makmum barulah rukuk. Jangan sama rukuk dengan tok imam. Ataupun tok imam tak ada nak habis, bangun lagi, bangun dah. Boleh mengurang ataupun menggugurkan pahala jemaah. Sunat sembahyang. Ini perkara yang sunat. Dia ada sunat dalam sembahyang, ada sunat sebelum sembahyang. Ini disunatkan sebelum sembahyang fardu itu dua perkara. Sebelum kita sembahyang kita sunat buat. Apa dia? Yang pertama azan, yakni bang kita panggil. Kedua iqamah, qamat. Bahasa Melayu. Azan apa dia? Azan ialah suatu bacaan yang tertentu kerana memberitahu masuk waktu sembahyang. Lafaz tertentu ada buat depan. Kita tahu pula kalau azan. Iqamah suatu bacaan yang tertentu. Azan makna dia asal pada luar makna dia memberitahu lah. Memberitahu masuk waktu sembahyang. Iqamah suatu bacaan yang tertentu kerana membangunkan kepada mengerjakan sembahyang. Membangunkan, iqamah maksud dia. Sebab tu orang panggil iqamah. Masa iqamah tu orang bangun nak sembahyang kan. Dia sunat bangun ni lepas sekurang-kurangnya masa orang qamat tu kata qad qamatis solah, ataupun eloknya lepas habis, lepas Allahu akbar la ilaha illallah. Tu jangan bangun masa Allah tu imam, masa orang azan nak qamat tu dia kata saf. Dia sepatutnya
Hak kata saf tu bukan orang nak qomat. Dia tu imam kena kata saf. Ni orang nak qomat kata saf. Tak boleh. Orang nak qomat tak payah duk kata saf. Tu imam yang sunat kata, peringatkan. Betulkanlah saf. Rapatkanlah saf. Hak tu orang yang nak qomat. Orang yang nak tu imam kena kata. Dia sebelum dia semayang tu dia kena beralih ke belakang sunat. Beralih tengok makmum betul ke tak. Ni orang nak qomat dia kata saf. Tak boleh. Kalau saf maksudnya kena bangun. Bangun sebelum qomat makruh. Orang kat belakang tu. Dia sunat masa qad qamatis salah. Situ tak apa. Ataupun lepas habis qomat. Dia almarhum Tok Guru Jumak dulu, anak murid dia lah. Dia pernah pegang anak murid dia nak bangun. Masa sembahyang Jumaat tu dia pegang. Nak bangun masa apa? Masa ni lah tu bila nak qomat tak ada nak qomat lagi, bangun dah dia pegang. Suruh duduk balik. Makruh. Tu sunat sebelum sembahyang. Sunat-sunat di dalam sembahyang. Sunat hai'ah. Ada sunat hai'ah. Ialah sunat-sunat sembahyang yang tidak ditampung dengan sujud sahwi. Makna kalau kita tinggal tak kena duk tampung, tak kena duk sujud sahwi kerana meninggalnya. Tu dia panggil sunat hai'ah. Sunat-sunat hai'ah itu ada 15 perkara. 15 perkara. Makna kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Pertama, mengangkat dua tangan. Buat tu kena cara lah. Kalau tak kena cara, silat-silat dia boleh jadi batal sembahyang. Tu. Kena peringat. Pertama, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika takbir turun kepada rukuk dan takbir kepada i'tidal. Ini sunat. Asal ni 3 ni je. Tempat angkat tangan. Allahu akbar masa takbiratul ihram 1, lepas tu Allahu akbar masa nak rukuk. Sami'allahu liman hamidah 3. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i ditambah 1, bangun daripada tahiyat awal. 4 lah kita. 4 tu. Tempat lain jangan duk angkat tangan, batal sembahyang. Dengan sengaja ataupun tak sengaja. Kalau dalam Matan Ain Badrin dia sebut dengan sengaja ataupun lupa pun batal sembahyang. Lain pada 4 tempat tu, kalau kita angkat tak sengaja pun batal sembahyang. Dalam kitab Matan Ain Badrin disebut. Maknanya kena beringat lah. Lepas bangun daripada sujud, rakaat yang pertama, sujud dia bangun, dia angkat Allahu akbar. Rajin, belajar. Bukan tak sunat, batal sembahyang. Sebab pergerakan dia jadi lebih daripada 3. Tempat 4 sunat angkat tangan kita mazhab Syafi'i, dia ada 4 tempat tu lah. Masa takbiratul ihram, turun rukuk, i'tidal, bangun daripada tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan di atas tangan kiri, tangan kanan, tak macam tu. Lepas berdiri betul lah, masa berdiri betul. Di bawah dada, di atas daripada pusat. Tu sunat. Tu ada cara dia. Mazhab kita Syafi'i dia suruh tak 2 jari macam tu. 2 jari atas ni pegang macam tu. Atau isyarat daripada isyarat dua tu pasal apa? Isyarat tauhid uluhiyah, rububiyah. Orang tanya pasal apa tak 2 jari atas tu? Isyarat daripada kita ada 2 tauhid kita ni. Tauhid uluhiyah, rububiyah. Mengesahkan Allah Taala pada segala kita panggil urusan pentadbiran dunia, dan mengesah Allah Taala dalam ketuhanan. Pada masa membaca tahiyat dan membaca surah. Pada membaca Fatihah, tahiyat. Pada masa membaca Fatihah dan membaca surah, sunat. Ni masa tak tangan tu. Ketiga, sunat membaca bacaan tawajjuh atau iftitah. Doa iftitah kita panggil. Mengiringi takbiratul ihram. Apa dia? Itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu dipanggil tawajjuh.
ambil situ boleh. Tapi hak paling sempurna hak kita baca ambil daripada Allahu akbar kabira, Allahu akbaru kabira. Akbaru bukan akbar. Kita baca Allahu akbar. Sebenarnya baris salah lebih tak batas sembahyang bukan Fatihah. Allahu akbaru. I'rab dia jadi khabar, Allah mubtada. Hukum dia rafa'. Kita baca Allahu akbar kabira, salah baris. Allahu akbaru. Baca Allahu akbaru. Sini ada baris dia lagi depan kot. Keempat, membaca a'udzubillah hingga akhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Kelima, nyaringkan bacaan Fatihah dan surah pada kedua-dua rakaat sembahyang subuh, sembahyang hari raya, dan pada rakaat yang pertama dan yang kedua pada sembahyang maghrib dan isyak, dan sunat perlahankan bacaan yang tersebut pada sembahyang yang lain. Lain yang tersebut saat ni. Keenam, mengatakan amin kemudian daripada membaca Fatihah. Amin. Amin ni dia boleh sebenarnya amin panjang A pun tak apa, pendek pun tak apa. Buh syadah kata itu pun tak apa. Tak buh pun tak apa. Kalau boleh 4 tak ada masalah. Itu tak batal sembahyang. Sunat bagi makmum nyaringkan amin bersama-sama imam. Bersama-sama amin imam. Maksud imam kata amin, sunat makmum pun kata amin juga. Setengah tempat dia baca masa dia tak baca amin, dia tak kata amin macam Mekah kan. Waladdallin. Rabbah atau nukan dia atau yang tidak amin sebut. Makmum je kata amin, imam tak kata amin, bukan sebut. Imam tak kata amin, makmum je. Ketujuh, membaca surah kemudian daripada Fatihah, sunat pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada sekalian sembahyang, serta dinyaringkan bacaan surah pada rakaat yang dinyaringkan bacaan Fatihah. Mana Fatihah sunat nyaring, surah pun sunat baca nyaring juga. Kalau sunat tak nyaring, surah pun tak nyaring juga. Kedelapan, mana sunat hay'ah yang ke-8, takbir, iaitu berkata Allahu Akbar ketika turun kepada rukuk dan sujud, dan ketika bangun daripada sujud, dan tahiyat awal. Sunat. Kesembilan, membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangun daripada rukuk. Maksudnya tidak kita panggil. Dia Sami'allahu liman hamidah. Dan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du setelah tegak berdiri. Baca Rabbana lakal hamdu pun sekurang-kurangnya cukup dah. Sebenarnya baca lagi panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baca doa tak kisahlah tu. Tapi panjang sangat tak boleh makruh sebab dia rukun yang pendek. Kesembilan, membaca tasbih di dalam rukuk sekurang-kurangnya tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali. Sekurang-kurang 3 kali. Ke-11, membaca tasbih di dalam sujud sekurang-kurang sempurnanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Ke-12, meletakkan tangan di atas paha ketika duduk membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan meluruskan jari-jari tangan kiri dan menggenggamkan jari tangan kanan melainkan jari telunjuknya. Tu macam tu. Ada telunjuk je tak genggam. Lain genggam. Maka mengisyarat ia ketika berkata illallah. Sunat angkat nas tu. Syarat. Niat dalam hati Allah Taala Maha Esa. Masa kata illallah
Allah saja Tuhan lah. Jangan angkat dari awal tak. Sunat masa angkat tu masa illallah. Orang panggil mengesahkan Allah dengan perbuatan jari itulah. Ke-13 duduk iftirash pada sekalian duduk. Duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk antara dua sujud tu lah. Antara dua sujud. Duduk iftirash itu ialah duduk di atas buku lali kiri dengan mengenalkan belakang kaki kiri itu ke bumi dan mendirikan tapak kaki kanan. Kaki kanan ni angkat duduk pintu. Duduk atas tapak kaki kiri. Itu dia panggil duduk iftirash. Kalau lapik dua-dua tu dia panggil duduk iqa', boleh juga. Ada orang kata makruh, pula tak makruh. Tapi afdal duduk macam tu, duduk iftirash. Ke-14 duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Tawarruk. Duduk tawarruk macam mana? Duduk tawarruk itu seperti duduk iftirash, tetapi dikeluarkan kaki kiri terhulur ke pihak kanan. Duduk tahiyat akhir itulah mudah. Macam kita duduk tu dia panggil duduk tawarruk. Ke-15 salam yang kedua. Bagi salam yang kedua tu sunat. Tapi kalau kita batal lepas bagi salam yang pertama, haram kita bagi salam yang kedua. Kita bagi salam yang pertama, tak tu terkentut. Kita bagi salam juga yang kedua, tak boleh, haram. Cukup kat tu, sembahyang sah dah. Jangan tu bagi salam yang kedua pula. Perkara-perkara makruh dalam sembahyang. Sikit lagi. Perkara-perkara makruh dalam sembahyang. Berpaling ke kiri atau ke kanan makruh. Baling. Lepas tu baling ke kanan. Tapi kalau betul-betul batal lah. Berpaling ke kanan, berbaling kiri pula, atau sengaja batal sembahyang. Memandang ke atas, mendongak, batal sembahyang. Makruh. Langu ke atas sembahyang. Berdiri sebelah kaki. Bukan berdiri sebelah kaki maksudnya dia angkat kaki sebelah tak. Dia tungkat sebelah. Bagi sengit belah kanan atau bagi sengit belah kiri, makruh. Berludah ke pihak hadapan atau ke pihak kanan, makruh. Berlebih-lebihan membongkok dan menundukkan kepala ketika rukuk, makruh juga. Rukuk lebih sangat, lebih pada had. Bercekak pinggang, tengah sembahyang cekak pinggang, makruh. Menyingsing kain atau baju, makruh. Nyingsing baju, lengan baju kan, tak kira. Makruh. Makruh sembahyang pada tempat yang diwaham terkena najis. Makna disyaki ada najis, kena najis tempat tu, makruh kita sembahyang situ. Makruh sembahyang ketika hadir makanan duduk di depan kita panggil. Makruh, mana kena makan dulu. Makruh sembahyang ketika berasa hendak qada hajat, kencing atau berak. Mana rasa nak kencing atau nak berak, kita gagah sembahyang dulu, makruh. Kenapa? Bagi selesai dulu hajat. Lepas tu sembahyang. Tapi kalau luas waktu lah, kalau waktu dah kita panggil sesak dah, hak tu tak boleh, kena sembahyang hak tu. Hak tu kena sembahyang, tak makruh lah. Kita berhenti itu dulu, ke-12 lebih. Lafaz azan dan iqamah. Berhenti rehat dulu. Makan ke orang makan? Lepas zuhur ke sebelum? Kita berhenti 5 minit lagi. 12 Lafaz azan dan iqamat, bang dan qamat. Lafaz bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 2 kali.
Maknanya kita boleh sambung, boleh berhenti. Boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Itu azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia azan, dia ada tarjih dekat 2 kalimah ni. Makna sebelum kita kata asyhadu an la ilaha illallah secara kuat, kita kena kata pelan dulu 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru kata secara kuat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama juga. Sebelum kita kata kuat, kita kena kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ataupun sebelum kita kata asyhadu an la ilaha illallah tu, kita kata 4 kali terus. Sekali kita tak payah kata dah. Boleh cara tarjih, itu dia panggil tarjih. Hayya 'alas salah 2 kali. Masa hayya 'alas salah tu dengan hayya 'alal falah dia sunat, kita panggil paling dulu ni. Hayya 'alatain dia panggil. Sunat berpaling belah kanan masa hayya 'alas salah. Masa hayya 'alal falah paling belah ni. Sunat. Allahu akbar, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar sekali. La ilaha illallah sekali. Sunat taswib. Apa dia taswib? Sunat taswib pada bang bagi subuh, iaitu menambahkan kemudian daripada hayya 'alal falah akan perkataan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Itu dipanggil taswib. As-salatu khairum minan naum 2 kali. Kata musannif, antara syarat-syarat bang itu masuk waktu semayang melainkan bagi semayang subuh. Kena masuk waktu dulu. Kalau tak masuk waktu lagi, azan tak ada masalah lah, tapi tak dapat pahala. Tak sah dia panggil. Melainkan semayang subuh. Semayang subuh tak apa, sebab dia ada azan 2 kali. Azan pertama dan azan kedua. Melainkan bagi semayang subuh, maka disunatkan daripada pertengahan malam. Boleh start pada tengah malam tu nak azan. Pada rajin pusing kampung azan. Boleh, sunat. Lafaz qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tu qamat macam biasalah. Kata musannif, disunatkan bang dan qamat bagi semayang fardu. Semayang fardu tak kira semayang jemaah ke semayang seorang lah. Azan dulu, lepas tu qamat. Sunat. Bukan semayang jemaah saja sunat azan tak. Semayang seorang pun sunat azan kau. Qamat pun macam tu. Adapun bagi sembahyang sunat yang berjemaah seperti sembahyang raja, tarawih dan sebagainya, disunatkan kata as-salatu jami'ah rahimakumullah. Sunat tu ganti azan, ganti qamat. Qamat tak sunat. Disunat menyaringkan suara pada bang dan disunatkan pada tempat yang tinggi. Bang ni. Tidak disunatkan bang bagi perempuan yang berjemaah. Jadi orang perempuan nak sembahyang jemaah tak sunat azan. Hanya disunatkan qamat sahaja. Sunat berlambat-lambat pada bang dan bersegera pada qamat. Mana? Azan ni jangan duk laju sangat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah tu makruh. Bak lambat sikit, berhenti, saat berhenti. Bagi lama lagi tak apa. Adapun qamat tak apa. Bersegera cepat. Sunat tarjih pada bang, ni sebut, iaitu mengulangkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan perlahan sebelum dinyaring akan keduanya tu, 2 kalimah tu. Sunat bang dan qamat dengan berdiri menghadapi qiblat. Menghadap qiblat. Lepas tu wajib tertib lafaz bang dan qamat dan wajib berturut-turut. Wajib maknanya
Jangan duk tukar pergi kata la ilaha illallah dulu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tak boleh. Tak sah. Haram. Habis. Kita berhenti situ dulu. Syarat satu lagi. Syarat-syarat orang yang bang dan qamat. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Orang tak mumayyiz, mana tak boleh kira lah kena azan lain, kerana dia azan pun. Mumayyiz sampai umur 7 tahun pada ghalibnya. Ketiga, lelaki harus qamat oleh perempuan bagi jemaah perempuan. Maknanya kalau orang perempuan nak jemaah, dia sunat qamat lah. Makruh bagi orang yang berhadas dan bersengatan makruh bagi orang yang berhadas besar. Boleh. Bersengatan makruh ni maksudnya dekat-dekat nak haram, tapi tak haram. Makruh bersengatan makruh qamat bagi orang yang berhadas. Orang yang tak ada ayat semayang lah maksudnya. Dia qamat baru tapi tak semayang. Sunat bagi orang yang nyaring serta elok suaranya. Jadi orang hak azan ni sunat orang hak suara sedap. Lepas tu kuat suara dia. Tak pakai speaker apa tak apa. Sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamat berkata seumpamanya, melainkan pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masa kata hayya 'alatain tu. Sunat berkata sadaqta wa bararta ketika mendengar taswib, iaitu perkataan as-salatu khairum minan naum. Masa kata as-salatu khairum minan naum, orang dengar kata sadaqta wa bararta, benar engkau dan baik engkau. Sunat bagi orang yang bang dan orang yang qamat dan mendengar salawat ini, membaca dan mendengar bang dan qamat membaca salawat ini, doa. Salawat ini doa lah. Apabila selesai daripada azan dan qamat, apa dia? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Dia sebenarnya lepas azan ni antara tempat yang mustajab doa. Kita boleh tambah doa bagi panjang ni. Lepas doa ni, doa azan kita tambahlah Allahumma ghafirli wa liwalidayya, Allahumma ya macam-macam lah. Semelayu pun tak apa sebab bukan doa sembahyang. Lepas azan antara tempat yang mustajab doa. Tu. Habis kemudian kata musannif perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kita tunggu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.